Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sirah, iaitu pelajaran 3 dengan tajuk Pembangunan Negara Islam. Baik, sekarang buka muka surat 13, pelajaran 3 tajuknya Pembangunan Negara Islam. 3.1 tajuknya lah pembinaan masjid. Di bawahnya Masjid Quba. Masjid ini didirikan pada tahun ke-14 kerasulan ketika Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada hari Isnin 8 Rabiul Awal, Rasulullah SAW tiba di Quba. Baginda menetap di Quba selama 4 hari. Ketika berada di Quba, baginda telah mendirikan masjid dan menunaikan solat di dalamnya. Baik, Rasulullah telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, iaitu pada kerasulan yang ke-14, iaitu ketika baginda berumur 54 tahun, iaitu pada hari Isnin Rabiul Awal, Rasulullah tiba di Quba. Jadi baginda selama 4 hari di Quba itu, baginda telah mendirikan masjid. Masjid Quba ni adalah masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, cuba tengok info di sebelah kiri kitab. Info di situ cikgu baca. Masjid Quba ialah masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quba terletak 3 km dari Masjidin Nabawi. Masjid An-Nabawi ni iaitu di Madinah lah. Maksudnya 3 km sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah telah membina masjid di Quba. Kerana apa dipanggil Masjid Quba? Sebabnya mengambil sempena nama di situ iaitu Quba. Kemudian dalil bawah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, la masjidun ussisa 'ala taqwa, surah At-Taubah ayat 108. Artinya, kerana sesungguhnya masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan atas dasar takwa dari mula wujudnya. Ayat 14, Masjid An-Nabawi. Masjid An-Nabawi merupakan tempat suci kedua bagi umat Islam. Masjid ini dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bergotong royong bersama-sama umat Islam setelah baginda tiba di Madinah. Masjid tersebut dibina di atas tanah 2 orang anak yatim, iaitu yang bernama Sahal dan Suhail bin Umar. Dengan terbinanya Masjid An-Nabawi, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan asas yang kukuh dalam masyarakat dan pembangunan negara Islam. Okey. Cuba tengok info sebelah kanan kitab Info 1. Masjid An-Nabawi terletak di Madinah. Di dalamnya terdapat tempat yang sangat mustajab berdoa, iaitu Ar-Raudah. Yang kedua, di dalamnya terdapat makam. Makam siapa? Iaitu makam Rasulullah, makam Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Baik, di sini kita tahu Masjid An-Nabawi adalah masjid yang kedua menjadi tempat suci kepada umat Islam selepas Masjidil Haram. Masjid ini juga dibina oleh Rasulullah secara bergotong royong bersama orang Islam di Madinah. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah telah membina Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini dibina di atas tanah 2 orang anak yatim, tu yang bernama Sahal dan Suhail bin Umar. Jadi Suhail bin Suhail ni adalah orang Madinah lah. Dengan terbinanya Masjid An-Nabawi, berarti Rasulullah telah meletakkan asas yang kukuh. Jadi maksudnya Islam itu telah menjadi kukuh dalam masyarakat dan pembangunan negara Islam setelah terbinanya Masjid An-Nabawi. Okey, sekarang cuba tengok dalil di bawah. Kelebihan Masjid An-Nabawi ini telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi afdalu min alfun salatin fi ma sawahu
siwahu illal masjidil haram wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'atin alfa salatin fima siwa. Riwayat Ibnu Majah. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat di masjidku, iaitu Masjid An-Nabawi ini, lebih mulia kelebihannya 1000 kali daripada solat di masjid lain, iaitu kecuali di Masjid Al-Haram. Masjidil Haram lebih mulia kelebihannya 100,000 kali ganda, 100,000 kali daripada solat di masjid lain. Maksudnya apa? Kalau bersolat di Masjid An-Nabawi mendapat kelebihan 1000 kali lebih daripada solat di masjid lain, kecuali di Masjidil Haram. Sebab di Masjidil Haram ini kemuliaannya pula kelebihannya 100,000 kali daripada solat di masjid lain. Okey, sekarang tengok muka surat 15. Tajuknya Masjidil Haram. Masjidil Haram merupakan tempat yang paling suci bagi umat Islam. Masjid ini terletak di Makkah Al-Mukarramah. Masjid ini terdapat Kaabah. Kaabah telah dibina semula oleh Nabi Ibrahim AS bersama puteranya Nabi Ismail AS. Masjidil Haram menjadi tumpuan umat Islam dalam mengerjakan haji dan umrah. Cuba tengok info di sebelah kiri kitab. Masjidil Haram dibina mengelilingi Kaabah, iaitu kiblat umat Islam semasa solat. Baik. Masjidil Haram ini pula adalah tempat yang paling suci bagi umat Islam. Kerana apa? Kerana dia adalah terdapat Kaabah di dalamnya. Dan Masjidil Haram ini terletak di Mekah Al-Mukarramah. Kaabah ini telah dibina semula yang sebenarnya Kaabah ni daripada dulu dah ada, daripada zaman Datuk Nabi Muhammad sudah ada, tapi dia telah roboh. Kemudiannya Kaabah ini telah dibina bila semasa zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim telah membinanya semula bersama anaknya Nabi Ismail. Okey, kemudian Masjidil Haram ini menjadi tumpuan menjadi tumpuan utama umat Islam kerana Kaabah lah tempat orang mengerjakan haji dan umrah. Dan lagi satu, Kaabah juga adalah merupakan kiblat umat Islam semasa solat. Okay, dalil firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Surah Ali Imran ayat 96. Artinya, sesungguhnya rumah ibadah yang mula-mula dibina oleh manusia, yakni beribadah kepada Tuhannya, ialah Baitullah yang di Mekah, yang berkat dan dijadikan petunjuk hidayah bagi umat Islam. Sekarang kita pergi kepada muka surat 16. Tajuknya ialah Peranan Masjid dalam Pembangunan Negara Islam. Peranan masjid dalam pembangunan Peranan masjid dalam pembentukan negara Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, iaitu sebagai pusat ibadah, tempat umat Islam mengerjakan ibadah fardu dan sunat, di antaranya ibadah solat fardu, solat Jumaat, solat sunat, solat jenazah, bacaan Al-Quran, amalan zikir-zikir dan wirid-wirid. Okay, maksudnya apa? Masjid menjadi pusat ibadah pada semasa zaman Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana di masjid inilah tempat umat Islam mengerjakan ibadah fardu, iaitu ibadat solat fardu, solat Jumaat, kemudian solat jenazah, dan juga mengerjakan ibadah sunat seperti solat-solat sunat, bacaan Al-Quran, amalan zikir-zikir dan berwirid. Memang jadi tempat ibadah. Yang kedua, masjid menjadi pusat kemasyarakatan. Masjid sebagai nadi penggerak dakwah dan aktiviti kemasyarakatan. Macam di Mekah itu menjadi tempat penggerak dakwah, untuk mengajak orang-orang masuk
Islam dan juga mengadakan aktiviti kemasyarakatan. 3. Pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan. Masjid merupakan tempat pengajian serta pusat mengembangkan ilmu dan syariat Islam. Jadi masjid ini juga lah menjadi tempat pengajian dan pusat mengembangkan ilmu yang ilmu dalam ilmu Islam dan juga mengembangkan syariat Islam yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, masjid juga berperanan sebagai pusat politik, iaitu sebagai pusat perbincangan bagi membincangkan dan menyelesaikan masalah negara, menerima kunjungan diplomatik dan delegasi dari negara Islam atau bukan Islam. Masjid juga merupakan pusat perbincangan dan membahas dan perbincangan bagi membincangkan dan menyelesaikan masalah negara. Jadi dari dulu pun politik ni sudah ada. Tugasnya masjid ini sebagai pusat politik. Dan kemudian masjid juga sebagai tempat menerima kunjungan diplomatik. Ada diplomatik ni iaitu orang-orang daripada luar, daripada Mekah, sama ada daripada negara Islam ataupun bukan Islam, mereka datang ke negara ke Madinah, dan masjidlah tempat orang Madinah menerima kunjungan mereka. Okey, sekarang buka pula muka surat 17. Tajuknya pusat ekonomi Nombor 5, pusat ekonomi. Pusat ekonomi ni yang pertamanya pengurusan dan pentadbiran zakat, pengurusan dan pentadbiran harta wakaf, pengurusan dan pentadbiran jaziah iaitu cukai, pengurusan dan pentadbiran ghanimah iaitu rampasan perang. Semua pendapatan ini digunakan untuk yang pertama pendidikan, yang kedua perjuangan iaitu jihad, yang ketiga kebajikan, yang keempat kemasyarakatan. Jadi masjid ni juga menjadi sebagai pusat ekonomi, pengurusan zakatnya, pengurusan harta wakaf, pengurusan jizyah iaitu cukai. Masa dulu pun ada cukainya. Juga sebagai pusat pengurusan dan pentadbiran ghanimah iaitu rampasan perang. Masa Rasulullah juga ada peperangan. Nanti akan orang belajarlah. Ada berlaku peperangannya. Dan lagi satu, semua pendapatan ni digunakan sebagai pendidikan, perjuangan jihad dan kebajikan dan juga kemasyarakatan. Okey, bawah pula. Kesimpulan. 1. Masjid menjadi pusat ekonomi umat Islam. Yang kedua, umat Islam yang hadir ke masjid untuk beribadah akan mendapat ketenangan jiwa. Ketiga, 3 kelebihan solat ni Masjidil Haram, Masjid An-Nabawi dan Masjidil Aqsa, iaitu 1. Solat di Masjid Al-Haram, Masjidil Haram akan mendapat ganjaran 100,000 pahala. Yang kedua, solat di Masjid An-Nabawi akan mendapat ganjaran 1,000 pahala. Solat di Masjid Al-Aqsa akan mendapat ganjaran pahala seumpama mengerjakan 1 umrah.